semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Okey, hari ni pada 19 Jun 2020, Kak Sabah live bersama dengan Stella untuk sesi yang kedua untuk bincangkan ataupun untuk Kak Sabah ajarkan teknik asas melukis. Apa teknik asas melukis tu? Kalau korang nak tahu, jom tengok live Kak Sabah bersama dengan Stella yang Kak Sabah dah record. So, jom tengok. Who's that? Comment and say hi. Hi everything. Hi Adinan. Get your pencils ready, girl. Hi everyone, hi, welcome to our Facebook Live today. And kita punya artis jemputan ialah Seni Sabah, like the first live video. And hari ni very exciting sebab Seni Sabah akan ajar kita semua teknik melakar dan melukis menggunakan pensel. And I think the title will be How to Draw a Tree. Selebihnya saya akan biarkan kepada Kak Sabah untuk explain. So, actually kami perkenalkan Seni Sabah. Hi. Doesn't anyone macam biasa boleh Sabah gunakan trademark Sabah? Sure, of course. Okay. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Sabah dalam Seni Sabah. Okay. Okay Sabah, tadi ada mention sikit apa yang hari ni for our workshop apa yang kita akan belajar. Maybe you boleh we'll leave it to you to explain. Okay, Sabah explain secara ringkas je. So hari ni kita akan belajar teknik asas dalam lukisan. Simple thing. So kalau teknik asas lukisan ni kita kuasai, memang kita boleh melukis secara perfect lah. Okay, first kali Kak Sabah nak bagi tahu dekat semua lah. Dalam seni lukis ni kita ada dua pecahan tau sebenarnya. Okay, first adalah ada dua pecahan. First adalah lukisan dan second adalah catan. Okay, dia adalah berbeza. Kalau yang biasa kita tengok lukisan is yang mana kita drawing apa semua tu lukisan kan. So seni lukis terbagi pada dua, iaitu lukisan dan juga catan. Lukisan dia lebih kepada media yang kering. Contoh dia pensel, pencil color, crayon, arang ataupun pen sebagainya lah yang kering, medium yang kering. Yang kedua adalah seni lukis catan. Okay, seni lukis catan dia berasaskan media basah. Okay, contoh dia macam watercolor atau cat. Kemudian cat minyak. Lepas tu akrilik dan juga cat poster. Okay, jelas tak? Jelas. Okay. Okay, sebelum Kak Sabah nak ajarkan teknik asas melukis, Kak Sabah akan ajarkan sikit lah, akan bagi tahu asas sebelum melukis. Kita ada asas teknik asas melukis dan teknik asas sebelum melukis. So ada tiga kat sini teknik asas sebelum melukis, iaitu objek ataupun item. So objek apa yang kita nak lukis. Contohnya kita nak lukis pokok, kita nak lukis bola. So itu adalah objek ataupun item yang kita akan lukiskan. So lagi yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan kita perlu tengok
objek tu, contohlah bola kat sini kan, bola. So pencahayaan adakah dari belah kanan atau belah kiri atau atas ataupun tak, ialah pencahayaan sebab cahaya mesti ada lah dalam seni kan, dalam lukisan. Kemudian ada yang ketiga adalah perspektif. Perspektif ni dia agak complicated sikit lah, tapi perspektif ni adalah normally. Perspektif ada, kalau kita belajar dia ada 2 titik, S1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik lah, macam-macam lagi lah. So asas sebelum lukis kita kena pastikan itulah objek, pencahayaan dan juga perspektif. Itu adalah main dalam sebelum melukis. Okay. Untuk hari ni kita akan belajar teknik asas melukis. Actually sebenarnya teknik asas melukis dia banyak tau. Tapi hari ni Kak Sabah akan ajarkan 5 teknik saja. Okay, kita akan belajar 5 teknik saja. Kak Sabah, 5 teknik ni memang teknik asas lah yang paling basic yang semua orang. Paling basic. Betul. Sebab kalau kita nak cakap teknik asas melukis ni terlampau banyak. Takut sebab sekarang ni kita akan fokuskan untuk pelajar 7 hingga 12 tahun kan. Okay, so sekarang ni kita akan belajar teknik yang simple dan mudah untuk pelajar 7 hingga 12 tahun faham dengan teknik asas melukis ni. Okay. Ya. Sabah, ada komen daripada kita punya viewer hari ni, Adinan, dia kata Sabah punya voice ada echo. Ada echo? I don't know lah. Sebab Sabah pun dengar ada kacau, ada kacau. So kita cuba teruskan viewers, kalau ada comments just sila leave a comment we will try to tengok. Sebab Sabah pun dengar macam ada sound yang kacau. Okay. Dengar tak? Dengar. Okay, itu adalah teknik asas melukis. So hari ni teknik asas yang Kak Sabah akan lukis akan ajar adalah teknik stippling, teknik hatching, teknik cross hatching, teknik back and forth stroke and teknik scumbling. Apa tu semua kan? Mesti wow, apa tu kan? Hatching, cross hatching apa semua. So sebelum kita teruskan juga, kita jangan lupa korang terus stay tune sampai habis di live ni, okay? Okay, mestilah. Okay, so semua orang dah sedia ke your paper dengan you punya pencil tak kisah any degrees? Yes, tak kisah. Mungkin start your pencil. Yes, of course. Sekarang, tapi hari ni Kak Sabah akan gunakan Staedtler Mars Lumograph 2B. Yeah, alright. Mars Lumograph. Yes. Okay. Hi Charlene. Hi Maza. Hi everyone. Hi everyone yang baru join. Thank you for joining. You guys perfect timing sebab kita baru je nak start the workshop. Yeah. Hi. Bunyi bising datang daripada start Malaysia. Okay, Sabah dah ready? Yeah. Okay. Give me 30 seconds. Okay. Okay. Alright. Okay, so while kita tunggu Kak Sabah, Syafi, you kata bunyi bising datang daripada start Malaysia, bunyi bisingnya macam mana tu? Sebab daripada kita orang tak boleh dengar, macam okay je. So hari ni Kak Sabah kata dia akan ajar kita macam mana teknik melakar dan melukis pokok So I'm sure ramai orang yang nak tahu macam mana nak lukis pokok. Sekarang kita tengok pokok. So very detail. Ya, very detail kan. Kita tengoklah macam mana hasil pokok kita orang hari ni. Dan jangan lupa
bila dah selesai sesi workshop hari ni, please share your artworks, okay, dekat ruangan komen ataupun kalau you guys segan ke apa, you can also share dekat our inbox, okay? Okay, Kak Sabah, are you ready? Wait Okay, sambil-sambil tu jom kita keluarkan kertas dan pencils. You're using this one? Yeah, okay. Using the Norris hari ni. Okay, I'm ready. Okay. 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 Okay tak? Okay. Macam ni. Okay, clear tak tulisan Kak Sabah? Yeah. Ya. Okay. First kali, hari ni bunyi macam bising lagi kan? From our side, okay je. Sebab sama pun for us. bunyi bising. Yeah, dia macam nak bising. Kereta ke apa? Tak ada macam ada sound tu dia ajuk balik. Yeah, echo. Tak pasti, kita akan kena pastikanlah masalah ni, but for the time being, I think Sabah boleh continue lah. Okay. So Sabah akan teruskan continue. Hari ni Kak Sabah akan ajar teknik asas melukis. So hari ni Kak Sabah akan ajar 5 teknik, iaitu hatching, cross hatching, stippling, back and forth stroke dan scumbling. So apa tu hatching? So the first kali hatching adalah dalam bahasa Melayu dia adalah lorekan. Okay. Tahu tak? Yang ni adalah kita akan biasa gunakan teknik ni, iaitu teknik lorekan. So Kak Sabah akan ajar sekarang ni. Teknik lorekan dia macam ni tau. Dia kita garis hatching ataupun dia punya sound ni mengganggu Sabah. Okay, sekejap. Kita mutekan Statler punya sekejap Okay. Tapi I tak dengar apa yang you cakap. Kita leave this session dekat Sabah lah. Kalau kita nak cakap ni, Tak apalah. Okay, kita try. Okay. Macam mana? Kita try mutekan mic Statler sekejap. Okay, boleh. Okay. Okay, sekarang ni first teknik asas melukis yang Kak Sabah akan ajar adalah hatching ataupun dalam bahasa Melayu dia lorekan ataupun garisan. So lorekan atau garisan ni kita biasa garis kan, betul tak, garis? Ni adalah satu garisan. Tapi hatching ni dia punya teknik, kita akan garis dan akan garis, maknanya kita akan letak garis, angkat, letak garis, angkat, letak garis, angkat, letak garis. So dia punya teknik dia macam tu. Dia kita kena letak garis, angkat, letak garis, angkat. Okay, dia punya teknik dia simple saja, mudah saja. So sekarang ni Kak Sabah dah sediakan kotak. So kalau adik-adik kat rumah tu yang mana yang tak ada kotak pun tak apa, kita just boleh buat macam ni saja. Maknanya kita kotak macam ni saja, boleh pun boleh. Okay. So sekarang ni hatching yang pertama, teknik asas melukis yang pertama adalah hatching. So Kak Sabah akan ajar.
kat sini teknik hatching pun dia ada teknik dia untuk kita melukis, iaitu kita nak nampak bezakan gelap dan terang teknik tu. So first kali Kak Sabah akan buatkan dulu kat atas kertas ni. Okay, first kali macam dalam kotak yang Kak Sabah buat ni, nampak kan? So sekarang ni Kak Sabah akan letak garis, angkat, letak garis, angkat, letak garis, angkat, letak garis, angkat, letak garis, angkat. Okay, tapi Kak Sabah akan buatkan dia secara rapat dulu. Maknanya kita akan buat secara rapat. Faham tak? Okay, kita akan buat secara rapat. Okay, kita akan buat rapat kan. Kemudian bila dah lama tu kita akan buat dia semakin menjarak. Okay. Okay, nampak tak perbezaan dia? So dekat sini adalah gelap, kat sini adalah terang. So maknanya kalau dalam yang kita belajar teknik asas sebelum melukis tadi, kita perlukan pencahayaan kan. So pencahayaan yang Kak Sabah buat ni, dia punya cahaya daripada sini. So dia punya gelap akan berada dekat belah sini kan. So sekarang ni kalau untuk objek tu kita nak gelapkan dia, kita bagikan dia gelap. So kalau kita nak cerahkan dia, kita just lakarkan dia secara berjarak. So itu adalah teknik hatching. Okay, jom kita buat sekali. Boleh tak? Tapi Sabah rasa macam lain lah. Tak ada dengar suara. Rasa macam learn. Boleh lah, Sabah layan je lah. Ya. Okay, sekarang ni jom kita buat sama-sama teknik ni, okay? Okay. Okay, kita tak apalah, pasang je lah suara. Okay. Sebab rasa macam syok sendiri pula tak dengar suara. Okay. Okay, sekarang ni jom kita buat sama-sama teknik hatching ataupun lorekan ni. Faham tak tadi apa yang Kak Sabah ajar? Faham? Okay, sekarang ni tak kisah kita nak starting daripada sini ke, tak kisah. Janji ikut apa yang Kak Sabah ajarkan tadi, okay? Okay, sekarang ni Kak Sabah akan gelapkan bahagian sini dan cerahkan bahagian sini, okay? Okay, macam yang Kak Sabah cakap tadi, kita letak garis, angkat, letak garis, angkat. Okay, kita buat je teknik tu. And then pressure dekat pensel tu macam mana, Sabah? Pressure biar sekata. Faham tak? Okay, sebab kalau kan budak-budak kan Yeah. Tapi kalau kan pensel. ada yang tekan. So kalau tekan, biar sampai habis pun tekan. Baru kita nampak dia punya efek hatching tu. Garis, angkat. Yes. Garis, angkat, letak. Garis, angkat, letak. Okay, nampak tak? Izinin boleh pakai apa-apa So ni adalah pensel. Yes, kalau nak pakai pensel warna pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai crayon atau pastel pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak pakai pen, kalau tak ada pensel nak pakai pen pun boleh.
atau marker ke. So boleh. Sebab teknik ni adalah sangat mudah. Okay. Dazan okay? Okay. 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 Ada yang komen okay ke? Atau sabar laju sangat? Semua boleh follow ke? Kalau ada apa-apa sebarang komen, sila tinggalkan komen di ruangan komen. Ya. Yeah. Okay, untuk buang masa lagi, Kak Sabah akan teruskan teknik asas melukis yang kedua, okay? Okay. Okay. Okay, so teknik asas yang kedua adalah cross hatching ataupun dalam bahasa Melayu dia silang pangkah. Dia teknik cross hatching ni sama je dengan hatching ni. Tapi hatching so sekarang ni kita untuk cross hatching kita akan buat dulu teknik yang cross hatching. So teknik dia sama je. Teknik dia sama je macam hatching tadi. So kita letak, angkat garis, letak garis, angkat, letak garis, angkat. Mula-mula kita buat rapat je dulu. Sebab bila kita rapat, kita akan nampakkan dia lebih, warna dia lebih, shadow dia lebih gelap. Okay, Kak Sabah, ada saya. soalan kat sini daripada Azhar Fiza. Dia tanya, okay, jarak lorek sama ke? Terpulang. Tak perlu sama pun tak apa. Tapi kalau untuk yang macam kita nak jadikan gelap ni, kita rapatkan dia. Faham tak? Jarak lorek, kalau kita nak gelapkan dia, jarak lorek perlulah rapat. Ataupun bersebelahan pun tak apa. Macam rapat sangat kan. So kalau kita nak bagi dia cerah ataupun lebih terang, kita boleh dia punya jarak lorekan tu lebih jauh. Okay. Okay. Teknik cross hatching ni kita buat dulu. Teknik hatching dia sama je. So makin lama kita akan buat makin jarak. Tadi kita dah buat rapat kan? Rapat kan? So kita buat makin jarak. Okay. Kemudian kita buat jarak. Okay. Okay. Nampak clear ke? Yeah, clear. Ya. Ya, okay. Okay. Yang ni dah siap ke tadi? Dah. Okay, untuk cross hatching kita akan silangkan pangkah dia. Makna dia kita akan buat bentuk dia akan jadi macam ni. Kita dah buat macam ni, dia akan buat macam ni. So kita pangkahkan dia. So maksud dia dia akan jadi macam ni tau. Dia teknik dia sama juga. Kita akan buat rapat, kita akan menyilang macam ni. Faham tak? Kita akan pangkahkan dia. So teknik dia first kita akan rapatkan dia untuk dapatkan gelap ataupun shadow lukisan tu. Okey, kita rapatkan. Kemudian kita start jarangkan. Okey, ini adalah teknik cross hatching. Okay. Okey, nampak tak dia punya perbezaan dia? Nampak? Dia tak tahu sama ada apa yang saya rasa ni betul, tapi macam beza dia cross hatching ni macam ada texture sikit. Betul ke? Yes, betul. Dia lebih Macam more ada pada texture. Dia nak naikkan lagi lukisan tu lah. Okay. So dia teknik dia sama je.
Dia senang saja. Macam hatching kita just macam Sabah ajar tadi, letak garis dan angkat kan. So kalau kita nak gelapkan dia, antara lorikan tu, kalau kita nak gelapkan dia, kita rapatkan dia. Maknanya kita rapatkan dia, bila kita rapatkan, dia akan lebih jadi gelap. So bila kita jarakkan dia, dia akan jadi lebih cerah. So sama juga macam cross hatching ni pun kita buat teknik yang hatching, kemudian kita akan melawankan arus lorikan tadi tu, kita jadikan dia bentuk X. Okey, kemudian kalau kita nak buatkan gelap, kita akan buatkan rapat-rapat dan untuk terang kita akan terus kita jarakkan dia. Okey, dapat tak untuk hatching dengan cross hatching ni? Okay. Okey, tolong komen boleh faham tak? Faham atau tak? Kalau faham tolong komen faham, okey? Buat masa ni tak ada komen, so saya assume semua faham lah. Okey. Okey. Sekarang ni teknik asas melukis yang ketiga adalah stippling. Stippling ataupun dalam bahasa Melayu dia titik-titik. Tahu tak titik macam mana? Tahu tak titik macam mana? Macam ni. Nampak tak titik Sabah? Semua faham. Nampak tak titik Sabah? Daripada Syafi, daripada Azafiza, Hairina, semua faham. Thank you guys. Okay, thank you. Okay, sekarang ni teknik untuk stippling Kak Sabah akan ajar titik-titik. So, nampak tak titik Sabah ni? Sabah kena dekatkan sikit dengan kamera. Sebab Okay, sekarang ni semua tahu titik macam mana kan? Titik nota, betul tak? Sama je. So kita just dot kan. Okay, sekarang ni untuk teknik asas melukis yang teknik asas melukis stippling ataupun dalam bahasa Melayu dia titik-titik. Kak Sabah kita akan hanya melukis menggunakan dot. Pernah tak tengok lukisan dot ni? Pernah? Okay. So dia punya teknik dia sama juga macam yang hatching dengan cross hatching ni. So kalau kita nak gelapkan, kita rapatkan. Kalau kita nak cerahkan, kita jarakkan. Teknik dia sama je, semua sama. So kalau kita nak gelapkan, kita akan titik dia. Kak Sabah akan buat kat belah sini gelap dan sini cerah, okay? So bila kita nak gelapkan dia, kita akan titik secara rapat. Maknanya titik secara rapat, okay? Teknik dia akan agak lenguh sikit lah. bila kita nak guna, nanti Sabah akan terangkannya dekat kita akan rapat. Bila kita gunakan semua teknik ni. Macam mana? Bila kita nak gunakan teknik. Macam mana apa? Sorry, tak dengar. Nanti Sabah explain jugalah bila kita sebagai yang orang yang nak melukis ke, nak melakarkan, bila kita nak gunakan hatching, cross hatching, titik-titik semua ni. Actually kalau sebenarnya dalam lukisan kita boleh gunakan satu teknik asas saja untuk kita dah boleh buat lukisan. Contoh kalau teknik titik-titik ni ataupun teknik stippling ni, kita boleh buat dia punya hasil lukisan yang menggunakan teknik ni saja. Kita boleh dah buat sesuatu objek. Dia terpulang pada orang lah. Sebab kalau yang mana yang dah tengok ataupun belum tengok, Kak Sabah pernah buat teknik-teknik ni hanya satu teknik saja. Contohnya Kak Sabah melukis pemandangan menggunakan teknik cross hatching sahaja. Dan ada juga Kak Sabah melukis gambar teko menggunakan teknik stippling, iaitu titik-titik. Kalau yang mana dah tengok Sabah punya YouTube boleh cari, yang mana tak tengok lagi boleh cari, yang mana dah tengok tu dia akan faham lah.
Okay. So yang ni memang ambil masa sikit, tapi kalau nak laju kita kena tekan kuat-kuat. Dia macam burung pelatuk lah kan. Dia tak. Syafiq. Okay, kalau bisa kita kena tak lah. Ya? Syafiq Shah dia kata, lenguh pun lenguh lah masa dapat belajar. Lenguh-lenguh lah. Okay, kita buat. Okay, kalau nak pekat lagi kita buat kuat-kuat. Sebab kalau guna pensel stapler, dijamin tak patah. Dijamin. Dia tak senang patah. Mudah. Okay. Dia memang kena tekun sikit. So, Okay, Muhammad Fatih dia ada share teknik kan. Link teknik tu ada dekat ruangan komen. Nanti siapa yang masih tengok. Thank you Fatih. Sharing. okay. Kalau korang nampak, ada perbezaan tak? Nampak? Okay. So, bila kita nak gelapkan sesuatu ataupun shadow tu, kita buatkan titik tu secara rapat. Maknanya dia lagi rapat, lagi gelap. Lagi rapat, lagi gelap. Sebab permulaan melukis adalah dari titik. Sebab tak ada titik, tak ada garisan. Betul tak? So, kita akan titik. So, kita nak gelap, kita titikkan secara rapat-rapat. Bila kita nak sederhana, kita jarakkan sedikit. Kemudian kita nak cerah, kita just dot dia lebih jarak. Okay, boleh. Dah siap ke? Okay, soalan daripada Azaf Liza. Dia kata jarak antara dot tak kisah ke? Sama juga macam hatching atau cross hatching tadi. Macam yang Kak Sabah cakapkan tadi, kalau kita nakkan gelap objek tu, contoh kita nak jadikan dia gelap, kita perlukanlah titik secara rapat-rapat. So kalau kita nak jadikan dia terang, kita titikkan jarak-jarak. Okay, boleh faham tak? Boleh. Clear. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Okay, teknik yang keempat dalam teknik asas melukis adalah back and forth stroke. Iaitu apa dalam bahasa Melayu dia, Kak Sabah tak pasti apa dalam bahasa Melayu dia, tapi Kak Sabah buatkan dalam bahasa Melayu dia teknik depan belakang. Ini depan belakang ni kita biasa guna. Ya? Ni berulang alik depan belakang. Boleh lah. Back and forth tu konsep dia macam teknik berulang-ulang lah. Teknik yang berulang teknik yang dia bukan teknik yang berulang. Sebab yang ni pun teknik berulang. Kita ulang-ulang kan. Tapi kita angkat dia, betul tak? Tapi ni adalah back and forth. Tapi itulah maksud dia lebih kurang lah. Okay, teknik dia macam ni tau. Yes, buat dulu baru kita tahu. Sebab teknik ni kita selalu guna. Budak-budak kanak-kanak pun kita selalu guna pakai pensel warna apa semua. Pernah tak kita warna macam ni? Okay.
Selalu Pernah sampai tak? sekarang. Okay, so yes, tu maksud dia kita back forward. So orang kata depan belakang, betul tak? Okay. Okay, teknik ni kita jangan macam teknik hatching, dia lebih kurang je kan teknik hatching dengan teknik back and forth stroke kan. Dia nampak sama kan, tapi dia lain. Sebab teknik hatching kita letak garis angkat. So kita macam ni. Betul tak? Dia tak ada gabungan antara yang second garis. So kalau yang untuk back and forth stroke, kita akan letak garis tarik balik. Jangan angkat. Faham tak? Kita tak angkat pun pensel tu. Okay, nampak tak? Okay, sekarang ni kita cuba buat. So macam biasa Kak Sabah akan gelapkan bahagian ni dan juga cerahkan bahagian kiri ni lah. So teknik dia sama je. Kalau kita nak gelapkan, jarak antara garisan tu perlulah rapat, dan kalau kita nak cerahkan garisan tu perlulah berjarak ataupun jauhan lagi lah. So teknik dia macam ni. Kita letak, kita macam mewarna. Pernah tak mewarna? So kita macam mewarna. So bila kita nak ni, kita jarakkan jarak. So dia lebih cerah. Nampak tak? So bila kita nak gelapkan sesuatu tempat, kita perlulah dekatkan dia punya jarak antara garisan A dan B dan C, kita perlu rapatkan. So kalau kita nak cerah, kita perlu bagi jarakkan lagi lah untuk bagi nampak efek cerah dia. Okay, faham. Okay, faham tak? Atau sabar laju sangat? Tak, sabar okey. Okay. Yang kelima iaitu teknik asas melukis yang terakhir untuk kita belajar pada hari ini. Sebab teknik asas melukis banyak tau sebenarnya. Tapi Sabah akan bawakan yang simple yang selalu orang guna lah. So 5 ni lah. So yang kelima iaitu teknik scumbling ataupun Kak Sabah panggil dia teknik lingkaran. Teknik lingkaran ni biasanya kalau anak-anak kita umur 2 tahun, 3 tahun, yang mana yang baru pegang pensel, dia dah buat teknik ni. Dia dah buat teknik lingkaran ni. Kalau perasan, yang mana yang ada anak, dia mesti akan dia buat macam ni tau. Dia akan buat macam ni. Betul tak? Lingkaran. Dia akan melukis macam ni kan? Betul? Okey, sebab anak seumur 2 hingga 3 tahun pun dia dah pandai buat teknik lingkaran. So untuk adik-adik yang umur 3 hingga 12 tahun mesti akan pandai kuasai teknik asas kes ni. Okey, teknik asas scumbling ataupun lingkaran ni, Kak Sabah dia punya teknik dia pun sama je. Cuma dia melingkar. Macam yang Kak Sabah lukiskan tadi kan, dia melingkar. So Kak Sabah akan gelapkan bahagian sini dan cerahkan belah sini. Dia punya asas dia sama je. Kalau kita nak gelap, kita rapatkan. Kalau kita nak cerah, kita jarakkan. Okay. So dalam ni, sorry Sabah, dalam ni maksudnya lingkaran tu, besarkan je lingkaran tu kalau nak dia lagi terang. Kalau dia nak terang, yes, kita besarkan ataupun kita jarakkan. So kat sini, tapi jangan angkat pensel tau. Dia sama macam back and forth. Teknik dia jangan angkat pensel. Maknanya kita buat lingkaran tanpa putus dan tanpa mengangkat pensel. Okey, Kak Sabah akan tunjukkan macam mana. So kita just warnakan je. Tak kisah sama ada nak macam ni ke, macam semut pun boleh. Nak ulang-ulang pun boleh. Tapi kalau kita nak gelap, kita akan warnakan dia secara rapat. Maknanya kita kurangkan warna putih yang ada. Tapi dia punya tips dia jangan putuskan ataupun jangan angkat.
Tapi kalau terputus nak buat macam mana kan? Nana Rose komen, dia kata betul anak dia pun dulu buat lingkaran macam ni. Ya, sebab budak-budak ni sebenarnya dia lagi cepat menguasai seni, ya. Ya. Okey. Tapi kalau kita tengah lapar, kita tengok ni, kita nampak macam Maggi kan? Ada. Okey, dia punya Hi Indonesia. dia punya teknik sama je. Kita akan gelapkan. Hai semua yang baru tengok ataupun yang masih bersama dengan dalam live kita. Sorry Kak Sabah tak nampak korang punya komen. So Dazen dan Yvonne yang akan bantu Kak Sabah bacakan. Hi pada yang baru join, kita baru je habis teknik kelima. Kak Sabah ajar the basic on cara-cara teknik-teknik melukis. So ada 5 jenis cara, so kita baru je habis. Yeah. Okay, boleh Dazen atau Yvonne bagi tahu Kak Sabah apa teknik asas melukis yang kita belajar hari ni. Kita belajar hatching, cross hatching, Yes. stippling, back and forth, Yes. and scumbling. Yes, betul. So kita belajar teknik asas 5 dahulu. 5 je sebab kalau nak belajar lagi mendalam itu terlampau mendalam lah. So ini adalah teknik asas yang kita selalu guna ataupun untuk sesuai untuk kanak-kanak 7 hingga 12 tahun. Ataupun parents pun boleh belajar teknik ni sebab dia mudah sangat. Okay, sekarang ni kita dah belajar teknik asas melukis kan. So sekarang ni Kak Sabah akan ajarkan macam mana untuk melukis. Sebab sebenarnya dalam melukis ni kalau kita hanya menggunakan satu teknik saja pun dah cukup sebenarnya. Kita pulang pada individu tu lah. Sekejap ya, bagi Kak Sabah masa sekejap. Sabah cari. Oh. Okay, yang lain dekat rumah tu faham tak? Alamak, tak adalah pula. Sekejap. Boleh bagi Sabah masa sekejap? Okay, sure Sabah. Untuk Sabah carikan Sabah punya Cari lah. Okay, so semua dah bersedia ke? contoh lukisan. Sorry. Kita dah belajar teknik hatching, cross hatching, stippling, back and forth, scumbling. So sekarang ni kita akan mulakan kita punya sesi macam mana nak lukis pokok. Betul tak Sabah? Ya, betul. Hari ni kita akan melukis gambar pokok dan kita akan menggunakan kesemua teknik yang kita belajar tadi. So kita akan campurkan teknik cross hatching, teknik cross hatching, teknik stippling, teknik apa lagi, back and forth stroke and teknik scumbling. Alamak. Tak jumpa lah pula. Apa yang hilang tu? Okay, ini antara salah satu Kak Sabah menggunakan teknik silang pangkah. Wow.
Okay. Oh, Yang ni nampak tak ni apa? Hello, dengar tak? nampak. Manggis? Oh, favorite saya tu. Manggis ya. Wow. Okay. So, teknik yang Kak Sabah gunakan dalam melukis manggis ni adalah teknik cross hatching sahaja. Maksud Sabah teknik cross hatching dan ada jugalah hatching. Tapi more pada cross hatching. So bila Kak Sabah nak buat gelap, Kak Sabah akan rapatkan dia punya cross hatching tu. Kalau Kak Sabah nak terangkan, Kak Sabah akan jarakkan dia punya cross hatching. Nampak kan? So kita boleh gunakan satu teknik saja dalam lukisan, tak ada masalah. Okay, sorry tak ada lagi yang Kak Sabah punya lukisan tak tahu ke mana letak dia. Okay, sekarang ni Kak Sabah akan ajarkan korang macam mana nak lukis gambar pokok ataupun gambar pokok menggunakan 5 teknik asas ni. So kita akan gunakan kesemua sekali teknik dalam satu lukisan, okay? Okay, so sekarang ni kita ambil paper lain. Dah ada paper baru? Ada? Okay. Okay, yang lain semua sudah bersedia? Dah. Sabah. Okay, sudah kan? Okay. Kalau contoh kita punya pensel dah tumpul, kita boleh gunakan pengasah daripada stapler ni. Okay, Kak Sabah dapat daripada stapler ni. Terima kasih. So kita asah. So senang, tak perlu nak bangun kan. Kita asah je kat sini. Okay, dah tajam. Okay, first kali kita akan lukis gambar pokok. Gambar pokok kalau kalau adik-adik tahu tak gambar nak lukis pokok macam mana? Kita mesti akan ada dia punya batang dan kita ada dia punya daun. Betul tak? Selalu kita, kalau adik-adik mesti akan lukis selari dia punya batang dan daun dia macam ni. Betul tak? Kalau dulu-dulu Kak Sabah pun akan lukis macam ni. Okay, ataupun ada yang setengah tu dia akan jadi macam ni. Dia ada apa tu, dahan. Dia jadi macam tu, betul tak? Lepas tu macam ni. Hi William. Okay, ni kalau kita nak lukis gambar pokok. Hai. Okay, sekarang ni kita akan lakarkan dulu dahan pokok. Okay, nak lakarkan dahan pokok ikut pada kreativiti masing-masing. So Kak Sabah akan lakarkan macam ni. Lepas tu kita akan ada dahan sikit. Okay, kemudian kita ni ada dahan kecil naik. Ya. Dia tak kisah tau. Memang nampak macam kelakar mula-mula. Asal nampak dia punya dahan tu jadi. Yes. Okay, kalau kita salah kita tak apa, kita boleh padam. Jangan risau. Okay. So kat sini Sabah okay. Okay, nampak tak? Sekarang ni Kak Sabah gunakan stapler soft dust free. Tak ada apa tu? Tak ada habuk pun dekat lukisan Sabah kan? Okay. Kita boleh juga macam ni untuk dahan yang belah belakang. Tak apa, boleh buat je. Okay. Yang ni apa dahan yang terjadi pada Sabah lah. Okay. Ini kita untuk belajar teknik asas melukis saja dulu tau. So nanti kita
Nanti kalau nak tengok macam mana nak melukis pokok dengan betul, nanti jangan lupa subscribe YouTube channel Seni Sabah dan tekan loceng untuk tak terlepas video yang Sabah akan upload tu nanti, okay? Okay. Okay, sekarang ni kita dah siap lakar kan? Okay, sekarang ni Kak Sabah akan lakarkan secara perlahan saja. Kak Sabah akan tandakan dekat mana bahagian pokok tu. Okay. Okay, lebih kurang macam ni. Dia perlahan saja. Kita just nak marking ataupun kita nak tandakan dekat mana bahagian pokok kita supaya kita tak terlepas. Kalau ikutkan tak perlu pun tak apa. Kalau rasa macam kita boleh bayangkan, kita tak perlu buat macam ni pun tak apa. Tapi Kak Sabah nak bagi adik-adik nampak. So kita kena buat macam tu lah. Macam kadang-kadang dia ter-excited lebih kan nanti. Tersengit. Ya, betul-betul. Okay, sekarang ni kita akan gunakan teknik yang pertama, iaitu hatching. Hatching, okay. Okay, teknik hatching. So, Kak Sabah akan buat macam ni je. Okay, sekarang ni, firstly yang penting sekarang ni, kita akan tahu yang macam mana Kak Sabah ajar tadi, teknik asas sebelum melukis kan. So, kita akan ada objek, pencahayaan dan perspektif. Betul tak? Okay, sekarang ni kita dah ada objek. Objek kita adalah pokok. Betul tak? Okay, yang kedua adalah pencahayaan. Okay, kita nak letak kat mana cahaya? Means nanti bila kita dah tahu cahaya kat mana, kita akan tahu dekat shadow gelap belah mana, shadow terang dekat belah mana. Betul tak? So sekarang ni Kak Sabah akan letakkan matahari Kak Sabah dekat sini. Okay, ni matahari Sabah. Okay, mesti korang pernah lukis juga kan masa kecil-kecil? Okay, ni matahari Sabah dan Sabah dia akan dekat pokok dia jadi macam ni kan. So bahagian gelap adalah bahagian ni. Bahagian belah kiri. Belah kanan kita akan pokok ni akan dapat lebih cahaya. So maknanya dia lebih terang. Bukan bermakna dia tak ada kegelapan. Bukan maksud dia macam bukan bermakna dia tak ada shadow gelap. Dia ada shadow gelap sebab dia ada daun yang ke depan, ke belakang kan. Cuma belah sini akan jadi lebih gelap lagi. So sekarang ni teknik yang pertama Kak Sabah akan masukkan dalam pokok ni adalah teknik hatching. So kita akan hatchingkan dia. So kita hatchingkan je. Macam ni. Nampak tak? So Kak Sabah rapat-rapatkan. Okay. Kemudian kita ikut pada bayang-bayang dia. Okay, kemudian kat sini pun sama. Dekat mana yang ada dahan tu kita buat sebelahkan. Okay, semua boleh faham ke kat sini sekarang ni? Okay, dekat belah sini Kak Sabah akan buat juga hatching tapi secara jarak-jarak ataupun secara perlahan. Okay, sekarang ni Kak Sabah akan masukkan juga teknik cross hatching. Maknanya dia ada satu. Okay, sekarang ni teknik hatching Kak Sabah buat dari sini sampai sini kan. So kita akan teknik hatching dia separuh je. Hatching kita akan campurkan dia dekat sini je. So hatching kita kena ada berlawanan dengan first kita punya garisan tadi. Oh, ini bukan cross hatching Tadi kita dah buat hatching. So sekarang kita buat cross hatching sebab hatching dengan cross hatching sama je, lebih kurang je. Cuma
Kalau kita just ada satu garisan saja, dia dipanggil hatching. So kalau kita nak tambahkan cross pun boleh, tak ada masalah. Dia lebih kurang macam adik-beradik lah. So kalau kita nak campurkan, nak tambahkan cross hatching, lagi dia nampak lagi padat lah dia punya warna gelap tu. Okay, yang belah sini pun tapi kita still nampak hatching kan? Hatching dekat bahagian ni sebab Kak Sabah tak letakkan cross hatching dekat belah sini. So still dia nampak okay. Sekarang ni dah siap ke untuk bahagian dahan dia? Okay, ada soalan daripada Rizmali Zavir. Dia tanya, bahagian yang terkena cahaya akan lebih cerah, bahagian terlindung akan berwarna gelap. Dia bukan soalan Ya, ni. betul. So cahaya kita dari sini. Statement. So betul. Sebab bila cahaya kita dekat banyakkan cerah dekat belah cahaya. So belah yang tak kena cahaya kita akan gelapkan. Contoh kalau kita letak matahari kita dekat sini kan. Letakkan matahari kita kat sini. So kita belah sini akan cerah dan belah sini akan gelap. Dia kalau matahari kita dari atas pun berbeza tau. Tapi kita ambil yang basic, kiri atau kanan. Okay. So sekarang dekat sini kita dah gunakan dua teknik asas melukis, betul tak? Iaitu hatching dengan cross hatching, betul? Okay, sekarang ni untuk daun dia Kak Sabah akan menggunakan teknik scumbling ataupun lingkaran. Okay, teknik lingkaran. So maknanya dekat Kak Sabah akan bagi tahu dekat mana yang bahagian gelap. Contohnya bahagian bawah-bawah ni. Betul tak? Bahagian bawah-bawah ni dia akan jadi gelap. Bahagian bawah-bawah ni dia akan jadi gelap. Sebab kenapa? Bawah pokok kan. So dekat sini tepi. Belah tepi ni pun dia akan jadi gelap. Lepas tu dekat bahagian-bahagian yang tertentu, contoh dia pokok yang ada yang terkeluar, yang pokok yang ke dalam. So bila pokok yang ke belah dalam lagi pokok ada macam nak cakap, daun yang lebih dalam, so dia akan jadi gelap. Daun yang keluar dia akan lagi terang. Boleh faham tak? Okay. So dekat sini pun Kak Sabah akan gelapkan. So kat sini Kak Sabah just marking je dulu. Kita marking je kat mana kita nak buat yang gelap. Okay, so macam mana nak gunakan teknik scumbling dalam kita lukiskan daun-daun pokok ni? Kita just scumbling je, kita lingkarkan je. So kita untuk yang gelap, kita just lingkarkan je secara rapat. Okay, dia kalau untuk lagi senang, ya. Azafiza, dia kata macam dia kata dia rasa dia punya tak cantik atau tak jadi. Dia tanya kenapa Sabah punya elok je. Azah, saya kita punya. Tak jadi tak apa, boleh. Tak jadi kita boleh buat semula, tak apa. Nama lagi kita sekarang ni kita tengah belajar. Sebab sekarang Sabah pun still tengah belajar lagi sebenarnya. Okay. Okay, Kak Sabah akan gelapkan bahagian yang mana Kak Sabah rasa boleh gelap. Okay, so ada part yang Kak Sabah akan cerahkan dia. So bila kita cerahkan dia, kita perlu circlekan dia secara jarak. Tak kisah kita nak buat bulat besar ke, bulat kecil ke, lingkaran tu besar ke, kecil ke, tak kisah. Tapi biar kalau besar dia jadi macam tak berapa nak cantik sangat lah. So kita akan bulatkan kecil-kecil.
So kita akan warnakan je. Okay, tadi kan Kak Sabah dah letakkan dekat mana bahagian gelap. So lagi senanglah kerja Kak Sabah. Bila dah masuk je dekat mana yang point Kak Sabah markingkan yang dekat mana bahagian gelap. Kak Sabah buatkan secara gelap. Boleh faham tak bahasa Kak Sabah ni? Sebab Kak Sabah nak fahamkan semua bukan mudah. Dia memang lenguh Okay, sir. Okay, kita teknik buat sama. Ada yang nak bertanya soalan ke? Boleh tanya sambil-sambil kita buat. Sebab teknik ni teknik sangat mudah. Sebab kanak-kanak pun dia akan faham dengan lebih cepat. Darzan dengan Ivan apa okey ke? Okay. Okay. So far no question from viewers. Semua tengah busy. Tengah tekun Tengah busy buat lingkaran. Kita akan take time sikit sebab kita lukis gambar pokok yang besar kan. Actually kita kalau kita nak tukarkan teknik-teknik ni, maksud dia lingkaran kita nak buatkan dekat dahan pokok ni pun boleh, ataupun teknik cross hatching ni kita gunakan untuk daun dia boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh campur-campurkan teknik asas ni dalam satu lukisan. Sebab macam tagline Sabah lah. Tagline Sabah hashtag kita buat dia. Kita buat dia. Ya. Actually daripada perkataan ni Sabah guna daripada arwah mak Sabah lagi. Bila Sabah buat kerja, bila Sabah rasa macam tak boleh lah mak, tak boleh lah. Lepas tu mak buat, lepas tu mak akan cakap kita buat dia, bukan dia buat kita. So kita boleh buat. So dekat situ Kak Sabah pegang ayat tu. That's nice. Pegang ayat tu, so sampailah sekarang Kak Sabah pegang ayat tu. So bila dekat bahagian yang belakang ni kita akan gelapkan lagi. So maknanya kita akan banyakkan kita akan gelapkan, kita akan hilangkan yang putih-putih ni. So maknanya kita akan gelapkan lagi secara rapat-rapat. Sebab kenapa dia paling kurang dapat cahaya, betul tak? Okey, yang dekat rumah okey ke? Okay, ada soalan. Kalau guna crayon dan pensel warna pun boleh guna teknik ni? Boleh, tak ada masalah. Sebab itulah Kak Sabah punya lukisan tak jumpa. Sebab Kak Sabah pernah buatkan teknik cross hatching saja. Kak Sabah lukiskan gambar pemandangan. Gambar pokok. Ya. Nanti boleh share dekat Ataupun ruangan nanti yes. So nanti kalau dekat dalam YouTube Kak Sabah akan letakkan description dekat bawah tu, link dia. So kat situ korang boleh guna. Okay. Nampak tak perbezaan dia? Nampak. Okay.
Adik-adik kat rumah macam mana? Semua okey? Tak sabar nak tengok pokok adik-adik semua. Okey, boleh komen okey ke tak okey. Kalau ada persoalan boleh tanya je. Kalau Kak Sabah boleh jawab, Kak Sabah cuba jawab. Nampak tak Sabah? Tu dia. Ya? Wah, cantik. Okey. Ivan punya? Cantik. Okey, ada Fiza tanya, lingkaran tu boleh berlapis ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh berlapis. Saya memang berlapis pun. Ya, dia boleh je berlapis. Tak ada masalah. Sabasti tengah mencari lagi. Tak jumpa. Dia malu. Itulah. Dia malu. Okey. Semua dah sampai ke tahap ni? Okey. Okey, kita dah gunakan 3 teknik asas melukis dalam satu gambar ni. Hatching, cross hatching dengan scumbling. Lorekan, silang pangkar dan juga lingkaran. Okey. Okey, boleh Kak Sabah teruskan ke atau ada yang belum ready lagi? Sabah, ada yang komen, dia nak minta lukis buah sikit. Miss Liza kata lukis buah sikit kat Sabah. Nak lukis buah sikit. Buah apa tu? Nak lukis buah apa? Sebab kita tak tahu pokok ni pokok apa. Okey, contoh kalau kita nak buat buah sikit, kita boleh buat contoh dekat bahagian yang cerah-cerah ni. Actually Kak Sabah pun cuba. Kita akan buat bulat dia. Ni buah rambutan nama dia. Kalau kita pakai pensel warna, kita akan boleh buat bagi nampakkan warna tu berbezaan. Ada beza. Okey, nampak tak buah rambutan Sabah ni? Nampak? Ada buah ada nampak buah durian ke? Buah durian pun buah durian lah. Nampak buah durian. Dia ikut melukis ni sebenarnya kita kena berani mencuba. Cuba je. So kita kena bila kita tak jadi kita boleh buat lain, tak ada masalah. Okey, sekarang ni siapa dah habis sampai sini atau ada yang belum lagi? Kalau ada yang belum habis lagi bagi tahu, kita boleh tunggu. Rasa semua okey Sabah. Ada teknik titik dengan teknik ni. Okey. Lagi satu. Teknik titik. Yang teko. Okey, Kak Sabah dah jumpa dah. Hari tu Kak Sabah melukis pokok
dengan menggunakan teknik cross hatching. So ni adalah hasil yang Kak Sabah lukiskan dulu. Okay, nampak tak Kak Sabah lukis gambar pokok pemandangan. Pokok, ada gunung dan ada rumah dan juga awan. Masa ni Kak Sabah masih awal lagi dalam YouTube. So ni adalah hasil permulaan Kak Sabah dulu. Nampak tak? Dia punya dulu macam mana dia punya kejadian dia dan sekarang macam mana kejadian dia. Bukan kita terus jadi perfect. Betul tak? So kita guna teknik hatching. So sekarang ni yang lukisan kat bawah ni, belah sini adalah cahaya. So dia akan Kak Sabah gunakan warna hijau muda. So untuk kita timbulkan cahayaan tu dan hijau gelap untuk nampakkan shadow dia. Sama juga dengan pokok ni. Okay, sorry tak sabar. Okay. Yang ni teknik, yes. Ya. Boleh tak close up sikit bagi adik-adik tengok lebih dekat? Macam mana? Nak close up sikit artwork itu. Close up yang mana tu? Rasanya drawing kan Rizma Liza? Dia nak tengok secara dekat sikit. Yang mana? Yang kita drawing belajar tadi ke? Kurang pasti. Yang kita belajar tadi? Okay. Okay, ni satu. Okay, sekarang ni adalah yang kita belajar tadi, kita lukis. So nampak tak close up dia? Alright. Okay, nampak tak dia punya tekstur gelap dan tekstur cerah dan ada buah rambutan rasanya. Nampak. Okay, kemudian Kak Sabah punya yang lukisan di awal Kak Sabah melukis, Kak Sabah menggunakan teknik cross hatching. So Kak Sabah guna, nampak tak rumah comel ni? Masa ni tak reti lagi nak gunakan teknik perspektif ataupun bukan tak reti, lupa. Okay, kemudian Kak Sabah pernah juga melukis. So kalau korang nak tengok lukisan ni macam mana Kak Sabah buat, korang nanti dekat dalam YouTube korang boleh tengok dekat description, okay? Okay, kemudian Kak Sabah lukis juga menggunakan teknik stippling ataupun teknik titik-titik. Nampak tak apa yang Kak Sabah lukis ni? Nampak. Melukis teko dan juga cawan. So Kak Sabah hanya menggunakan teknik stippling ataupun teknik titik-titik saja. Tak masuk pun teknik hatching ke, cross hatching ke, tak ada masuk. Semua titik-titik. Okay. So untuk kita bezakan, kita just menggunakan warna-warna yang berbeza lah. Okay. Yang ni kalau nak tengok juga macam mana Kak Sabah buat, boleh juga nanti tengok dekat di bahagian description Kak Sabah akan letakkan. Okay. Semua dah sampai ke tahap ni ke? Dah siap ke? Untuk pokok? Okay. Seterusnya kita akan gunakan teknik back and forth stroke ataupun teknik depan belakang. So teknik depan belakang kita akan buat dekat mana? Mesti akan tertanya-tanya kan, pokok dah siap kan? Okay, sekarang ni kita ada matahari dan semestinya kita ada bayang-bayang pokok, betul tak? Okay, bayang-bayang pokok kita akan dia jadi macam ni tau. Sebab matahari kita kat sini, so dia akan jadi macam ni. Dia macam ni, ikut batang dia, kemudian dia akan bulat macam ni. Faham tak? Sebab cahaya dekat sini kan. So dia lebih kurang. So sekarang kita akan guna tolong nanti Kak Sabah tolong rapatkan sikit lah close up supaya kita semua boleh tengok. Okay, boleh. So sekarang ni kita akan gunakan teknik back and forth stroke, iaitu teknik depan belakang. So Kak Sabah akan gelap bila kita dekat dengan pokok, maknanya bayang tu lebih gelap, betul tak? Bila kita jauh daripada pokok, bayang tu akan lebih cerah. Sebab kenapa? Sebab cahaya yang dekat belah-belah sini dia dah menerangkan bahagian yang jauh ni kan. Okay, so sekarang ni kita akan guna back and forth stroke. So kita akan buat macam ni. Dekat yang mana yang kita dah lingkarkan dia.
Okey. Nampak tak? Okey. Okey, sekarang ni nampak tak bahagian back and forth stroke Sabah? So, bila dia dekat dengan pokok, dia akan jadi lebih gelap. So, bila kita lebih makin jauh daripada pokok, dia akan jadi lebih cerah. So, dia punya stroke dia macam ni. Okey. Nampak tak? Jadi tak dia punya bayang-bayang tu? Ikut pada kreativiti masing-masing. Nak buat macam ni ke ataupun macam ni ke, tapi guna teknik back and forth stroke. Actually macam yang Kak Sabah cakapkan tadi, kita boleh tukar, switchkan teknik-teknik tu macam contoh teknik back and forth stroke ni kita gunakan dekat batang ke, ataupun teknik cross hatching tadi kita gunakan dekat sini ke, tak ada masalah. Ikut pada kreativiti masing-masing. Okay. Okay. Dah siap ke bayang-bayang? Dah. Okay. Dah siap bayang-bayang. Sekarang ni Kak Sabah akan masukkan teknik hatching balik. Okay. Teknik hatching Kak Sabah akan buatkan sedikit rumput. So rumput Kak Sabah dia akan jadi macam ni. Cara untuk kita buat teknik rumput, kita akan dari sini, macam ni. Mana kita tekan untuk nak jadikan dia dia tebal ke nipis, kita perlu tekan dan kita angkat. Tekan dan angkat. Tekan dan angkat. Dia kena macam tu. Kalau kita scatter je, dia akan jadi scatter, betul tak? So kalau kita nak jadi dari tebal, dia punya mata tu tebal hingga ke nipis, kita perlu tekan dan angkat. Tekan dan angkat. Angkat pensel tu. Sambil kita mewarna tu, kita angkat. Boleh faham tak? Okay. So sekarang kita akan buatkan rumput sikit. Ni biasa-biasa je. Kita akan buat. Okay. Kita sikit-sikit rumput panjang. So dekat sini pun ada rumput. Ni adalah lukisan yang ringkas tau. Actually kalau korang boleh kuasai teknik ni, korang boleh lukis lagi yang pemandangan yang cantik ataupun objek-objek yang lagi menarik. Okay, ni teknik hatching. Maknanya kita letak garis dan angkat. Letak garis dan angkat. Okay. Dah boleh ke? Okay. Okay. Okay, kemudian kita akan masukkan teknik yang terakhir, iaitu teknik stippling. So, teknik stippling kita akan nampak, kita akan buat macam ni. Yang ni adalah tanah dia. Faham tak? Tanah dia. So, dekat bahagian tanah tu kita akan perbanyakkan titik-titik. Okay, kita buat je. So, untuk kata nak rapat-rapat, so kita akan, kalau kita nak gelap, kita akan buatkan dia secara rapat-rapat.
Okay. Dah siap ke? Hmm. Okay, nampak tak? Dia titik-titik. So bila kita sekarang kita akan nampak permukaan pada macam apa? Kita akan nampak bahagian tanah dia kan. Bila kita lukiskan titik-titik ni. So bila kita nak pekatkan, kita titik dia secara rapat-rapat. So bila kita nak cerahkan, kita titik dia secara jarak-jarak. Okay, boleh dapat tak? Boleh. Okay. So sekarang ni dah siap ke? Ataupun Dah. masih tengah menitik lagi? Okay. So sekarang ni lengkap dah. Dah siap dah kita punya lukisan. Lukisan simple yang kita gunakan gabungan antara teknik-teknik asas melukis, iaitu hatching, cross hatching, stippling, back and forth stroke dan juga scumbling. Kita masukkan sedi 5 teknik asas ni dalam satu lukisan. Okay. So macam Kak Sabah cakap tadi, kita tak kisah pun sama ada kita boleh je nak buat dalam satu lukisan tu hanya satu teknik saja, tak ada masalah, boleh je. Macam Kak Sabah cakap, kita boleh switchkan teknik-teknik ni. Contoh kalau kita nak gunakan hatching dekat atas, dekat bahagian pokok ni pun boleh, cross hatching kat pokok ni, daun ni pun boleh, ataupun batang kita gunakan teknik scumbling. Lepas tu dia punya bayang ni kita boleh gunakan teknik cross hatching, boleh, tak ada masalah. Kita switchkan, kita mainkan dia. Okay. So Okay. maksudnya So dah complete lah. Kita punya simple drawing yes, untuk dah complete. Kalau rasa kalau rasa rajin boleh buat bentuk awan, bentuk gunung. Guna je Jangan teknik lupa 5 teknik tadi. Ya? Jangan lupa share artwork masing-masing dekat ruangan komen selepas sesi live nanti. Betul. Habis the live ni tolong komen, tunjukkan artwork korang dekat bahagian komen dekat live Statler ni nanti. Okay. So sekarang ni teknik mudah saja Kak Sabah ajar hari ni, sebab kalau banyak lagi memang akan makan masa yang lama lah. Kita pun Okay. Next time kita akan mendalami lagi teknik ni. Ya, betul. So ada apa-apa pertanyaan ke daripada mereka yang di rumah tu, adik-adik semua boleh praktikkan teknik-teknik hatching, cross hatching, stippling, back and forth, scumbling Ya, betul. So kalau ada soalan boleh je tanya. Kalau boleh Kak Sabah jawab, Kak Sabah jawab. Sebab lukisan kita kena belajar je. Dia kena praktikkan sebenarnya lukisan ni. Okay, so harap semua orang enjoy lah sesi macam mana nak melukis dan melakar, teknik-teknik daripada Kak Sabah. Sangat bermanfaat untuk Kak Sabah. Kami janjikan patutnya sesi live ni daripada pukul 2 sampai pukul 3, tapi terlebih masa, so tak apa. Siapa yang masih di sini, thank you so much. Okay, so siapa yang daripada awal sampai sekarang masih ada live Statler, komen saya. Saya Okay. Okay, so kalau ada sebarang soalan ke apa, boleh komen nanti di ruang komen ataupun personally message Statler ataupun sini Sabah. Okay, tak masalah. Now, Sabah, kita akan ambil alih Boleh je. Thank you so much, Sabah. Ya? Thank you so much. Okay, welcome. Okay, now,
hari tu masa sesi live yang pertama, kita ada cakap, Kak Sabah ada mention pasal apa ya kita macam mana panduan keselamatan untuk anak-anak bila dia orang start sekolah nanti kan, especially di norma yang baru sekarang ni. Okay, so a follow up on that, apa yang Stella dah buat yang kami nak share hari ni secara ringkas seperti masa kami nak share dengan parents dengan anak-anak kat rumah tu. Thanks to Maliza. Dari mana dia masih nak share some tips ni. Okay, so untuk mengelakkan kejadian-kejadian di mana alat tulis mungkin hilang ataupun tercicir ataupun tertukar dengan kawan di sekolah, atau tapi most importantly kita nak ajar anak-anak supaya kalau boleh jangan kongsilah alat menulis tu. So antara cara yang paling baik untuk buat tu ialah kita personalizekan kita punya stationery. Okay? Dan cara-caranya ialah simple je. Dia memang tidak mengeluarkan kos yang banyak dan sangat mudah. Okay? So contohnya untuk pensel, color pencil dan pen kita hanya perlu, anak-anak boleh buat sendiri, ibu bapa boleh buat sama. Okay, kita hanya perlukan kertas, pen dan cellophane tape. Okay, dan macam mana hasilnya? Macam ni. Nampak tak? So Yvonne ada buat dia punya, saya pun ada buat dia punya, so kita tahu ni saya punya, ni dia punya. Tak mungkin dia tukar. Okay, so mudah saja. So terpulang, boleh menulis, boleh type, dan boleh I think sekarang ni dia ada jual juga untuk print Stiker, stiker. Tapi eloknya kita lukis atau menulis lah kan. Okay, itu antara satu caranya. Dan saya ada banyak juga komen daripada parents yang dia orang pun macam tanya pasal pensel warna macam mana nak jaga kan, sebab dia kata dia beli pensel warna yang Staedtler, tak sampai sehari balik rumah hilang. So kita ada jumpa dekat one blogspot ni oleh one mami, dia share cara untuk personalizekan set color pencil. Yang kita show untuk hari ini ialah untuk set 12 warna. Okay, sebab teknik personalizing ni kita rasa sesuai untuk 12 batang. Kalau banyak sangat nanti jadi macam serabut sikit. So bahan-bahan yang kita perlukan ialah ribbon. Okay, Staedtler, memandangkan Staedtler punya corporate colour warna biru, kita perlu ribbon biru, dan kita perlukan masking tape, cellophane tape dan gum yang boleh digunakan untuk kayu dan juga untuk apa ni, material lah So pertama sekali apa yang ibu-ibu dengan ayah-ayah boleh buat di rumah ialah potong ribbon tu. Kalau boleh ribbon jangan ribbon yang besar, ambil ribbon yang macam ni je. Okay, so potong, dia punya size dia ialah 52 cm, 52 cm. Okay, sebab nanti kita akan explain. Okay, so kita dah mention tadi kita akan buat 12 batang warna, so kita potong sebanyak 12 kali lah. Okay, bila dah potong 12 kali dia akan jadi macam ni, 12 macam ni. So sekalikan dan kita akan guna masking tape dan kita akan lekatkan around it kat sini. Bila dah lilit-lilit dia akan jadi macam ini. Okay, maksudnya dia dah sekalikan lah. So bila dah macam tu, the next step ialah ayah atau ibu boleh ambil pensel warna yang ada tu dan menggunakan glue, gum dekat hujung dia, dekat hujung pensel warna tu letak gum. Lepas tu lekatkan dengan ribbon macam ni. Okay, so bila dah lekat, ambil pula masking tape dan lilitkan
hujung pensel tu dengan ribbon yang dah lekat tu. Okay, tak banyak, sikit je. Okay. Dan repeat step tu sampai habis ke 12 colour pencil tu. Dan dia punya hasil dia akan jadi macam ni. Okay, kami gunakan masking tape sebab bagi kami mudah lah untuk tulis nama anak, dia punya classroom semua dekat ujung ni. Ada parents akan letak dekat hujung ni name tag semua terpulang, okay, kepada creativity dan kesesuaian masing-masing. Kami tunjukkan yang mudah lah, yang simple punya je. So bila dah disatukan macam tu, rasanya kenapa dia 52 cm ialah dia nak kasih distance yang sesuai untuk anak-anak bila Tak panjang sangat, tak pendek sangat. tak panjang dan tak pendek sangat. So bila dia orang letakkan set ni dekat atas meja, mereka still ada kebebasan untuk melukis dan mewarna secara selesa. Dia tak tersangkut-sangkut ke, tak terpintal. Okay. So macam itulah kita punya tips DIY hari ini. Nak personalizekan dia punya colour pencil dan boleh muatkan semua dalam Tupperware compartment yang macam ni, yang transparent supaya mudah nak kenal pasti isi kandungnya. Dan begini je, boleh simpan dalam school bag, dalam handbag, dekat rak, and then kalau tu letak nama masing-masing. So gitulah kita punya DIY personalization session pada hari ini. Harap bermanfaat kepada ibu-ibu dan anak-anak di rumah. Rizma Liza kata dia pun selalu buat untuk anak dia macam tu. Still juga hilang. Ayo. Kena potong Okay, so yalah, cara ni kita tak boleh pastikan yang pensel warna tak akan hilang atau tak diambil orang, tapi dari segi personalize kan, kita tahulah yang pensel warna atau pensel tu atau pen adalah milik individu tersebut. Okay, so kita rasa kita dah sampai ke penghujung live session pada hari ini. Hi Sabah again. Hi. So once again, bagi pihak Statler, saya dan Yvonne ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi join kami punya sesi live pada hari ini. Harap semua had fun dan dapat belajarlah sedikit teknik melukis dan dari Kak Sabah. Terima kasih juga sebab sudi lagi sekali jemput Sabah dalam live Statler untuk kali ni, iaitu dalam teknik asas melukis. So sedikit yang Kak Sabah ajarkan tadi, teknik yang ringkas, harap yang mana yang menonton ni dapat manfaat lah daripada apa yang kita buat live pada hari ni. Dan apa yang Kak Sabah ajarkan. Semoga manfaat jugalah untuk semua Terima kasih juga kepada semua yang join live hari ni. So harap-harap lepas daripada live ni kita kongsikan artwork yang kita buatkan, lukisan yang kita buatkan tadi dekat ruangan komen. Okay, jangan lupa. Okay, thank you Sabah. Betul tu. Please kongsi artwork dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, individu yang join hari ni, yang rasa nak cuba try yang DIY personalization untuk stationery tu, boleh juga share hasil mereka dengan kami Yeah. Okay. So kita jumpa lagi next time insyaAllah. InsyaAllah. Have a nice day. Okay, have a nice weekend juga. Okay. Bye. Thank you so much. See you. Thank you. Bye. Bye. Korang dah kuasai 5 teknik asas melukis. Kalau korang dah kuasai 5 teknik asas melukis ni, korang dah bolehlah start melukis. So, semoga apa yang Kak Sabah ajar hari ni
dapat bagi manfaat buat semua. Kita jumpa di next video bersama Kak Sabah dalam Seni Sabah. Bye-bye.